Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni. Marilah sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya hormati Al Ustaz Nurul Amani, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengusi dan barisan kepimpinan surau ini. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan muslimin muslimat, mukmin mukminat, sahabat, saudara, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah yang telah mentakdirkan sehingga kini masih diberikan peluang kehidupan untuk meneruskan kehidupan yang sifatnya bersifat sementara, untuk memberi peluang kepada kita bagi menambahkan amal ibadah dan membuat persiapan secukupnya untuk kehidupan kita yang selepas kematian, yakni kehidupan di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semua amalan kita untuk 2023, mudah-mudahan khususnya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, diam tak diam pun hanya sebulan lebih saja lagi insya-Allah Ramadan bakal menjelang tiba. Peluang keemasan berada dalam bulan-bulan yang penuh keberkatan seperti sekarang Rajab yang akan diikuti dengan Sya'ban dan seterusnya Ramadan. Juga mudah-mudahan peluang yang Allah berikan berada dalam bulan-bulan yang penuh keberkatan ini dimanfaatkan sungguh-sungguh
untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, untuk malam ni insya-Allah kita akan sambung di halaman 125 berdasarkan kitab Jawahirul Tauhid ini, permata ilmu tauhid ini. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk kita pada malam ni yang diberikan oleh pengarang, Allah suci dari dad, syirik, syibih, syirik, walid dan walad. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan bisair yang ada, an diddin au syibhin syarikin mutlaq wa walidin kazal walad wal asdiqa. Pengarang menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari yang melawani, yang menyamai, dan dari sekutu secara mutlak, serta dari walid, yakni memiliki ayah atau ibu, begitu juga dari anak dan teman. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini daripada bait syair yang ditegaskan oleh pengarang ini untuk menegaskan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sesuatu yang boleh disamakan, diserupakan, dibandingkan maupun disekutukan, adalah sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dalam berpegang kehidupannya kepada akidah Islam. Mudah-mudahan kita yang berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadi orang-orang yang semakin jelas pegangan kita dari melakukan sesuatu perkara terhadap Allah Subhanahu wa taala yang disama, diserupa, dibuat bandingkan dan seumpamanya lagi, kerana Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamislihi syai', tiada sesuatu yang boleh dibandingkan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang Syekh Ibrahim Laqani hafizahullah, dua yang berlawanan adalah dua perkara wujudi yang di antara keduanya terdapat puncak khilaf hingga keduanya tak akan mungkin berkumpul. Satu perumpamaan mudah, dua yang bertentangan, maka manakan mungkin sesuatu benda yang bertentangan itu akan berada dalam sesuatu keadaan, satu tempat yang sama, satu ketika yang sama. Takkan mungkin. Seperti contoh yang lain sebelum kita akan membincangkan tentang soal akidah ini, contoh warna hitam dan putih, benda yang berlawanan. Manakan mungkin untuk sesuatu yang berlawanan itu berada dalam satu keadaan, satu masa, satu persamaan, takkan mungkin. Begitulah untuk kita biasanya menyatakan tentang minyak dan air. Manakan mungkin minyak dan air boleh bercampur. Takkan mungkin dalam satu ketika, satu masa, satu keadaan ia boleh dicampurkan antara minyak dan air tersebut, kerana ia adalah sesuatu situasi yang bertentangan di antara dua benda tadi. Begitulah dengan yang Maha Esa, takkan mungkin untuk boleh dihimpunkan sesuatu atau disamakan dengan sesuatu, dibandingkan dengan sesuatu, kerana Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang wajib, benda-benda yang tak boleh disama, diserupakan pada zatnya, pada yang dikatakan juga pada sifatnya maupun pada perbuatannya. Dan pengarang menegaskan lagi, kalau diwajibkan bagi Allah itu ada lawan pada zat atau sifatnya, nescaya wajiblah terangkat zatnya atau sifatnya dengan keterangkatan yang mutlak jika tetap lawan itu selama-lamanya.
atau dengan keterangkatan yang muqayyad, sesuatu yang sesuai dengan keadaan wujud dari lawan itu. Jika tidak tetap ia selama-lamanya, kerana bila saja tetap salah satu dari dua yang berlawanan, nescaya terangkatlah yang lain. Sedangkan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai wajibul wujud, wajib kewujudannya sejak azali, sejak qadim. Itu Tuhan nanti Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam perbahasan ini ditegaskan bahawa benda-benda yang dikatakan yang berlawanan itu sama ada akhirnya ia akan membawa kepada satu natijah kedustaan ataupun kebatilan. Justru itu dalam perbahasan ini, dalam perkataan yang dikatakan diddun, benda yang berlawanan, benda yang bertentangan, adalah sesuatu perkara yang tak boleh nak dibuat banding beza di antara Maha Pencipta dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Begitulah kalimah kedua yang digunakan untuk menegaskan tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala ini yang tak boleh dibuat persamaan. Kalimah yang digunakan oleh pengarang sebagai syibhun ataupun asyibih, ya, sesuatu persamaan. Dan pengarang menyatakan perkataan asyibh adalah semakna, semaksud dengan asyabih, seperti juga perkataan al-hub dengan perkataan al-habibu, al-hubbu dengan al-habibu. Maka nak menggunakan perkataan asyibhu boleh, nak menggunakan perkataan asyabihu untuk menerangkan tentang maksud persamaan itu pun boleh diguna pakai, ya. Yang dia katakan yang menyamai pada sebahagian besar rupa berbanding kalau menggunakan perkataan lain seperti perkataan an-naziru, ya, dan yang dikatakan yang menyamai walaupun ada sebahagian rupanya, sedangkan al-mathilu adalah yang menyamai pada sekalian rupanya. Sebab tu digunakan perkataan dalam bait syair ini yang diambil, yang digunakan oleh pengarang adalah perkataan syibh, tidak menggunakan perkataan nazir, tidak menggunakan perkataan mathil, kerana menggunakan perkataan asyibh itu lebih menyeluruh berbanding perkataan an-nazir dengan al-masil. Walaupun hampir menyamai maksudnya, menyamai, menyerupai, untuk dijadikan sebagai satu ungkapan. Namun dari sudut ketepatan menggunakan perkataan, pengarang lebih menggunakan perkataan asyibh. Akan tetapi dia kata maksud daripada asyibih di sini adalah semata-mata yang menyamai hingga tercakuplah perkataan an-nazir dan perkataan al-masil. Maka tidaklah ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang menyamai pada zatnya, tidak pula pada sifat-sifatnya, bahkan tidak pula juga pada perbuatannya, yakni pada af'alnya. Kerana wajib bagi Allah mukhalafah, berbeza bagi segala yang mungkin, ya, baik pada zat, baik pada sifat, baik pada af'al. Itu tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengarang nak memberikan gambaran bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tak boleh disama, diserupakan pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Untuk disama, untuk diserupakan dengan makhluk adalah suatu yang mustahil. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya dan tak boleh dibuat banding beza dengan makhluk-makhluknya. Oleh itu ya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala
Sebab tu pada siri yang lepas kita telah pun membincangkan tentang tak boleh dikaitkan Allah terikat kepada tempat, kepada masa, kepada keadaan, kerana semua benda-benda itu sifatnya adalah makhluk. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mustahil disandarkan dengan sesuatu yang dikaitkan dengan sifat makhluk. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala tidak benar, tak boleh dikaitkan dengan tempat, masa dan keadaan. Ia mengatasi segala-galanya kerana semua itu yang dikaitkan tersebut adalah bersifat makhluk. Ya tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya perkataan pengarang musannif bahawa Allah Subhanahu wa taala itu wajib pula disucikan dari syirik. Jadi perkataan ketiga yang dirakamkan di dalam bait syair ini adalah perkataan syirik, yakni melakukan sesuatu sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang menyatakan Allah itu wajib pula disucikan dari sesuatu sekutu secara mutlak. Artinya adalah baik sekutu pada zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Tidak boleh ada sesuatu yang boleh dikompromikan dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, bebas dari segala bentuk penyengutuan. Sebab tu Allah memberikan ingatan kepada hamba-hambanya dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran untuk membersihkan diri mereka dari perbuatan penyengutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti antara yang Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna bil wa minan nasi may yaqulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti apabila saya ingat ayat berkenaan, saya akan sebutkan balik. Itu tuan yang nanti Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk manusia ini hendaklah menjauhkan diri mereka dari mengambil sesuatu yang dikatakan sebagai sesuatu penyengutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah, kerana perbuatan itu termasuk perbuatan yang menduakan atau menigakan atau membilang-bilangkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa untuk dilakukan sesuatu yang berbentuk penyengutuan oleh hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya. Seperti pada siri yang lepas kita telah membicarakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa yang mengurus mentadbir apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan sekiranya seperti tanggapan setengah-setengah pihak yang menyatakan manakah mungkin Allah Subhanahu wa taala boleh menguruskan sendirian apa yang ada di langit maupun yang di bumi. Lantas mereka beranggapan ada Tuhan lain selain Allah yang menguruskan langit ataupun bumi, ataupun ada kesepakatan antara Tuhan di langit atau Tuhan di bumi untuk mengurus mentadbir yang di langit dengan cara pentadbirannya, yang di bumi dengan cara pentadbirannya. Justru tanggapan itu adalah sesuatu perkara yang bertentangan dari sudut konsep akidah kita. Sesungguhnya Allah yang Maha Esa sahajalah secara zat yang esa itu mengurus tadbir segala-galanya tanpa ada Tuhan-Tuhan yang lain. Sekiranya Tuhan di langit berbeza dengan Tuhan di bumi, ataupun jika ada dua Tuhan yang menguruskan alam ini, pastinya
dunia dan alam ini akan mengalami kehancuran, kerosakan. Ya tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, sebab itu jelas kepada kita bahawa Allah yang Maha Esa, yang Maha Agung, Maha segala-galanya, menguruskan urusan langit dan bumi, urusan dunia dan akhirat, sehingga Allah tegaskan antaranya seperti dalam suratul Fatihah, penegasan Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maharaja yang menguasai hari kebangkitan, hari akhirat, yang menguruskan segala-galanya, bukan ada campur tangan atau bantuan daripada pihak-pihak yang lain. Dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan seperti Allah bertanya kepada makhluk-makhluknya nanti ketika berada di padang mahsyar, limanil mulkil yaum, segala-galanya di kalangan makhluk akan seia senada, lillahi wahidil qahar. Siapakah maharaja yang menguasai hari pembalasan ini? Semua makhluk akan seia senada menyatakan Allah yang Maha Perkasa, Maha Agunglah yang menguasai segala-galanya. Nak menegaskan bahawa Allah yang Esa menguruskan segala-galanya tanpa ada sekutu yang layak untuk dibuat sesuatu perkongsian dan seumpamanya. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebutan pengarang yakni musannif dengan perkataan syarik di sini bukanlah termasuk pengulangan kepada perkataan syibih, kerana maksud dari asyibhu adalah yang menyamai dari segala yang mungkin, sedangkan perkataan asyarik adalah yang menyengutui dari segala yang qadim, hingga berbezalah kedua perkataan berkenaan. Jadi penjelasan daripada pengarang, perkataan asyibh dengan perkataan asyarik bukan satu pengulangan, tapi untuk menegaskan sesuatu yang keduanya berbeza antara satu sama yang lain. Yang asyibh dikatakan sebagai satu penyamaan, yang asyirik sebagai suatu yang dikatakan sebagai penyengutuan ataupun menyengutui kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil sucinya Allah dari syirik adalah dalil sebagai membuktikan wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, yakni Maha Esa Allah menguruskan segala-galanya. Ya, oleh itu tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi penegasan daripada bait syair ini juga nak menegaskan sifat yang wajib bagi Allah adalah wahdaniyah, Maha Esa dalam segala-galanya. Esa dari sudut zatnya, sifatnya, af'alnya, segala-galanya adalah menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan, perkataan berikut yang dijelaskan oleh pengarang adalah perkataan wawalidin, yang membawa maksud di sini dari dan Allah itu disucikan dari walid, yakni dari bapa ataupun ibu, kerana lafaz walid memang boleh digunakan untuk kedua-duanya. Oleh itu ya tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan Allah tidak berbapa, tidak beribu, keesaan keagungannya hanya ialah saja yang Maha mengetahui tentang hakikat zatnya, sifatnya dan af'alnya. Itu dia yang Maha mengetahui, yang tak boleh dibuat perbandingan. Makhluk mesti berpunca dari satu-satu anasir. Kewujudan makhluk bermula daripada sesuatu permulaan, berbeza dengan kebesaran keagungan Allah yang tiada permulaan daripada unsur-unsur yang ada, ataupun ada sebab dan musabab. Sebagaimana 2-3 bulan yang lepas kita telah membahaskan tentang perkataan
yang dikatakan daur pusingan, ataupun yang dikatakan tasasul rantaian yang berhubung kait antara satu sama lain adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berangkaian bermula daripada A kepada B kepada C kepada D dan seterusnya, itu untuk makhluk. Atau berhubung kait antara satu sama lain ikut pusingan, itu hanya sesuai untuk makhluk. Allah Maha Suci dari digambarkan kewujudannya itu dalam bentuk yang sedemikian rupa. Oleh itu mustahil bagi Allah memiliki ayah maupun ibu. Begitulah juga kazal walad, begitulah juga mustahil Allah memiliki anak. Walaupun tuduhan berbagai tuduhan, berbagai tanggapan dari makhluk-makhluk yang sebahagian dari kalangan mereka yang beranggapan Allah memiliki anak, seperti tanggapan orang-orang Yahudi yang mendakwa Uzair itu anak Allah. Seorang saleh yang bernama Uzair yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah pun mengalami kematian kali pertama. Ratusan tahun Allah mematikannya, kemudian Allah menganugerahkan nyawa untuk kali kedua kepada Uzair, dan Uzair balik ke perkampungan masyarakat yang ada dan menjelaskan tentang hal keadaan dirinya dan menjelaskan tentang kebesaran keagungan Allah. Lantas sebahagian dari kalangan orang-orang Bani Israel menyatakan Uzair itu, orang-orang Yahudi menyatakan Uzair itu sebagai anak Allah, adalah suatu yang tuduhan yang melampaui batasan, adalah suatu fitnah terhadap kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa qalatil yahud Uzair ibnullah, berkatalah orang-orang Yahudi Uzair itu adalah anak Allah. Ini adalah suatu perkara mustahil bagi Allah memiliki zuriat, memiliki anak. Begitulah tanggapan orang-orang Nasrani yang beranggapan Nabi Allah Isa alaihissalam itu adalah sebagai anak Tuhan. Anak Allah adalah suatu yang mustahil. Oleh itu ditegaskan oleh pengarang bahawa anak adalah seperti walid dalam hal wajibnya Allah suci daripada keduanya, tak memiliki ayah dan ibu. Juga mustahil untuk Allah memiliki anak. Sebagaimana penegasan dari pengarang, maka bukanlah Nabi Allah Isa alaihissalam itu sebagai anak Allah, melainkan Allah Ta'ala menciptakannya tanpa bapa, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam tanpa bapa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam lebih aneh kerana ia diciptakan dari tanah tanpa bapa dan tanpa ibu. Itu Tuhan hati Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu nak memberikan gambaran maha suci di sisi Allah. Apabila mengkehendaki sesuatu, maka ikut iradahnya, kudrah dan ilmunya. Allah maha berkuasa menciptakan sesuatu mengikut kehendaknya. Seperti Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, dengan kehendak Allah untuk menciptakan manusia, bermula dari kejadian berunsurkan tanah itu dengan izin Allah. Maka setelah ditiupkan roh ke atas struktur jisim jasad Nabi Adam alaihissalam, lantas Allah yang meniupkan roh nyawa kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah itu sebagai tanda membuktikan kebesaran keagungan Maha Pencipta. Apabila menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah mengikut acuan dan kehendaknya.
Itu Tuhan dan hati Allah, semuanya itu memberikan gambaran Maha Agung Allah. Untuk menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah sesuatu mengikut acuannya. Begitulah Allah menghendaki kewujudan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Namun kehendak Allah, Sayyidatina Maryam hamil selama 9 bulan lebih itu untuk membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah atas kehendak Allah. Maka Sayyidatina Maryam dengan izin Allah telah melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Justru orang-orang Nasrani pula mendakwa yang Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ini juga adalah suatu perkara mustahil bagi Allah memiliki anak mahupun memiliki zuriat. Itu Tuhan yang hati Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi tanggapannya Uzair sebagai anak Allah. Orang-orang Nasrani beranggapan Nabi Isa sebagai anak Allah. Orang-orang Arab jahiliyah mendakwa pula malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Ini juga adalah sesuatu tanggapan yang sama sekali bercanggah dari sudut akidah Islam yang membersihkan Allah itu, menyucikan Allah itu dari tanggapan-tanggapan tersebut. Seperti dalam suratul Ikhlas menjelaskan tentang perkara yang berkaitan. Iaitu Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya perkataan musannif pengarang di penghujung bait syair itu perkataan wal asdiqa yang membawa maksud teman, kawan. Yang dikatakan perkataan pengarang wal asdiqa artinya dan Allah Ta'ala itu disucikan pula dari teman, kawan, karib, ya. Ia merupakan perkataan jamak kepada lafaz asdiqa itu. Bukanlah yang dimaksudkan hingga tidaklah mesti bahawa yang disucikan itu adalah banyak kawan, banyak teman. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah jenis teman walaupun satu orang. Allah tidak memiliki asdiqa, tidak memiliki teman. Karena itulah musannif berkata pada al-khabirnya dan wajib mensucikan Allah dari jenis teman. Itu Tuhan hati Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan as-sadiq ataupun teman itu adalah orang yang benar di dalam kecintaannya sekiranya dia ada bersama kita pada yang hak dan rela dirinya terkena mudarat untuk dapat memberi manfaat pada kita. Maka pengarang nak memberikan sesuatu penjelasan tentang as-sadiq itu, bagaimana yang dimaksudkan sebagai seorang teman, seorang rakan. Kewujudan dia itu dia sanggup berkorban apa saja untuk kawannya. Jadi jika terjadi pada kita kesulitan, masyakkah disebabkan kerohnya zaman ini, maka dia pun meninggalkan urusannya untuk dapat melaksanakan urusan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian mereka dalam bait syair yang lain, inna sadiqal qalbi man kana ma'aka wa may yadurru nafsahu liyanfa'aka wa man idza raibuz zamani sada'aka syattata fika syamlahu liyajma'aka. Maksudnya, sesungguhnya teman yang sejati adalah orang yang ada bersama-samamu dan orang yang rela dirinya terkena mudarat untuk dapat memberi manfaat kepadamu, dan orang yang jika perubahan masa menimpamu
Dia rela meninggalkan urusannya agar dapat melaksanakan urusanmu. Ini yang nak dimaksudkan. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan as-sadiq? Perkataan teman itu sebagai kawan sejati yang diberikan satu perumpamaan, ia sanggup untuk buat apa saja untuk menjauhkan sesuatu kemudaratan berlaku kepada kita, atau dia sanggup membuat apa saja untuk meninggalkan kepentingan pribadinya dan melakukan sesuatu pembelaan ataupun pengorbanan untuk manfaat sahabatnya, rakannya. Inilah yang dimaksudkan as-sadiq. Justru jikalau sampai ke tahap itu maksud as-sadiq, untuk Allah mustahil Allah ada yang seumpama seperti itu. Maka inilah nak menunjukkan Allah wahdaniyahnya itu maha berkuasa menguruskan segala-galanya tanpa bantuan dari mana-mana teman, rakan atau sahabat. Itulah yang nak dikatakan maha suci Allah, bebas diri zatnya, sifatnya dari bantuan teman-teman, rakan karib atau sahabat yang akrab adalah sesuatu yang mustahil disandarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman yang seperti ini adalah jarang sekali ditemui zaman sekarang. Adapun teman yang mustahil bagi Allah adalah teman yang menurut pengertian biasa, yakni seorang yang membantu dan memberi manfaat pada yang lainnya. Maka adalah ternafi bahawa ada bagi Allah Ta'ala teman dengan maksud orang yang ikhlas di dalam menyembahnya. Oleh itu tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh makhluknya dalam membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah, semuanya itu sebagai tanda perhambaan, pengabdian. Bukannya kalau ada orang yang menyatakan si fulan tu dalam memuji membesarkan Allah, contoh bahasa mudah untuk dipahami, kerana nak mengampu Allah, nak berbaik-baik dengan Allah, adalah sesuatu perkataan yang tak selayaknya untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang hamba yang mengabdikan diri tanda keikhlasan perhambaan. Bukannya ada apa-apa perkara yang boleh nak dihubung kaitkan dengan Allah itu memiliki sahabat ataupun rakan ataupun taulan yang membantu urusan-urusan yang ada. Maha suci Allah, bebas daripada perkara berkenaan. Kita bagi azan terlebih dahulu. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Ya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sesiapa yang melakukan pengabdian diri adalah datang ketulusan, keikhlasan dari seorang hamba dalam meletakkan pengabdiannya membesar, mengagungkan kebesaran Allah, bukan ada sesuatu benda yang nak dikaitkan, nak dikatakan simpulan itu sebagai teman karib atau sahabat karib kepada kebesaran keagungan Allah adalah sesuatu yang mustahil dan tak dibenarkan untuk menggunakan perkataan itu. Sebagaimana kata-kata dari pengarang, Sadiqullah atau teman Allah itu, kerana istilah tersebut tak pernah datang penyebutannya sama ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis, serta juga dia dapat memberi tanggapan pada makna yang mustahil. Oleh itu ya, al-asdiqa, teman, kawan, tidak, Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari memiliki sahabat karib, teman ataupun rakan ataupun kawan. Begitulah kata pengarang, kalaulah mustahil bagi Allah itu teman, maka mustahillah juga atasnya musuh. Kalaulah teman pun mustahil bagi Allah ada teman, begitulah mustahil bagi Allah ada musuh yang membawa pengertian yang biasa, yakni seorang yang menyakiti dan boleh mendatangkan mudarat. Jadi mustahil untuk Allah ada musuh yang boleh menyakitinya atau yang boleh memudaratkannya, juga adalah suatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tidaklah ternafi bahawa ada bagi Allah Ta'ala musuh dengan maksud orang yang menyalahi perintahnya. Ya, tak dinafikan perkataan sebagai a'da Allah itu ada, tapi itu sebagai orang yang menyanggahi, melawan ketetapan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk, mengabdikan diri kepada Allah. Jangan menyungutukan, tapi ia menyanggah, itu juga tak dinafikan, diistilahkan sebagai a'da Allah. Tapi maksud musuh di situ bukan membawa maksud boleh menyakiti atau memberikan kemudaratan kepada zat
kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia melakukan penyungutuan, dia sendirilah yang akan terima akibatnya dengan perbuatan tersebut. Jika ia melakukan sesuatu yang melanggar benda yang diharamkan, nanti dialah yang menerima akibat dari perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Dan pada hari kiamat nanti, musuh-musuh Allah itu akan dihumban ke dalam azab neraka. Itu tuan nanti Allah. Dalam maksud musuh yang dikatakan sini, keupayaan musuh itu untuk menyakiti, memudaratkan sesuatu yang mustahil untuk Allah memiliki musuh yang seperti itu. Ya, kalau manusia, makhluk, apabila ada musuh, dikatakan boleh mendatangkan bahaya kepadanya, boleh memudaratkannya. Ya, itu istilah untuk makhluk. Manakala untuk Allah, sesuatu yang mustahil, dikaitkan Allah memiliki musuh yang boleh menyakiti ataupun mendatangkan kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, daripada dalil nakli yang menguatkan bagi dalil akli adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Maksudnya, tidaklah ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan maha berkuasa Allah, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah sifatnya laisa kamislihi syai', tak ada sesuatu yang sebanding serupa dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, hingga akhirnya, yang dikenal dengan namanya sebagai suratul Ikhlas. Sebab turun surah Ikhlas adalah kerana kaum musyrikin bertanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perihal kebesaran keagungan Allah ini, maka mereka berkata, sifatkanlah kepada kami tentang Tuhanmu, apakah dari emas atau dari perak. Jadi mereka seolah-olah nak membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang boleh dibayangkan dengan fikiran mereka. Kalaulah mereka itu menciptakan berhala daripada batu, daripada kayu dan seumpamanya, jadi dia nak beranggapan adakah Allah yang diabdikan oleh makhluk-makhluk ini seumpama boleh dibayangkan sebagai direka bentuk, dicipta daripada emas ataupun perak. Lantas di dalam sebahagian perbahasan ulama dikatakan surah Al-Ikhlas ini untuk menafikan 8 jenis kekafiran, kerana firman Allah Subhanahu wa taala pertamanya Qul huwallahu ahad, untuk menafikan tanggapan orang-orang yang Tuhan itu berbilang-bilang, yang banyak bilangannya. Maka dengan kalimah ahadun itu menafikan banyak dan bilangan Allah yang lebih daripada esa, lebih daripada satu. Inilah nak menunjukkan tanggapan orang-orang jahiliah, Tuhan yang berbilang-bilang adalah sesuatu yang ditolak melalui ayat ini. Yang keduanya, Allahus Samad, Allah sebagai tempat dituju segala kebergantungan, keperluan. Jadi nak menafikan apa-apa perkara yang menunjukkan kekurangan, kelemahan, maka Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka di kalangan jahiliah yang memiliki kelemahan, kekurangan, tak sama dengan Allah yang menjadi tempat kebergantungan makhluk-makhluknya. Perkataan ketiga yang ada dalam suratul Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, untuk menafikan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki ayah, yang tidak memiliki ibu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Inilah nak menegaskan berbezanya Allah Subhanahu wa taala seperti tanggapan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Dan kalimah daripada ayat yang keempat,
walam yakul lahu kufuwan ahad, untuk menafikan Allah Subhanahu wa taala boleh disamakan, diserupakan dengan sesuatu sebagaimana mereka menyerupakan tanggapan makhluk-makhluk dengan Tuhan-Tuhan mereka. Jadi segala-galanya itu untuk menafikan semua tanggapan yang ada di benak fikiran makhluk tentang siapakah yang dikatakan Rabb itu Allah. Ia takkan sama, takkan serupa seperti yang ditanggapkan oleh mereka tentang sembahan-sembahan mereka itu. Ya tuan dan Allah, begitulah penegasan laisa kamislihi syai'. Itu terdapat kesulitan makna, iskal, kesulitan makna yang masyhur. Perkataan yang ada dalam kaf laisa kamislihi syai' itu yang ditegaskan oleh pengarang tentang perkataan ini dikatakan sebagai kaf pada kalimah kamislihi itu membawa maksud kepada mislu, dikatakan dikatakan seumpama dengan perkataan mislu. Jadi kalau kalimah ini menggunakan pernyataan laisa mislihi syai', itu boleh membawa maksud kepada laisa kamislihi syai'. Tidak adalah yang seperti misalnya itu sesuatu yang boleh diseumpamakan, disamakan dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dinafikan adalah seperti misalnya, dan pada ketika itu ayat tersebut memberi sangka akan adanya misal, dan telah dijawab dengan beberapa jawapan. Pertama, bahawa kaf dalam perkataan kamislihi itu adalah merupakan zadah untuk menguatkan lagi penafian misl, penafian Allah yang ada benda yang sama atau serupa dengannya. Yang kedua, perkataan mits di situ membawa maksud kepada sifat. Maknanya tidak ada sesuatu pun yang seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, bahawa ayat tersebut juga dari bab kinayah berdasarkan kepada hadnya misluka la yabkhul, orang sepertimu tidaklah bakhil, yang membawa maksud engkau taklah bakhil. Rupa keadaan dari bab kinayah bahawa lazim dari menafikan seperti misal adalah penafian misal, kerana kalau diperkirakan adanya misal, nescaya adalah Allah itu menyamai bagi misal-misal tersebut. Oleh itu tuan dan Allah Subhanahu wa taala, oleh itu penafian tersebut secara mutlak nak menegaskan tidak ada suatu pun yang boleh disamakan, diserupakan, dimisalkan, menyamai dengan kebesaran keagungan Allah sejak awal sehinggalah akhirnya. Segala-galanya takkan sama makhluk dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari pembahasan kita ini kita dapat manfaat untuk menegaskan dari berbit syair tersebut. Pertamanya tentang sifat wahdaniyah Allah, dan yang keduanya laisa kamislihi syai', Allah itu tak boleh disamakan dan tak boleh diserupakan. Termasuklah juga perkara-perkara sesuatu yang bertentangan dengannya, sesuatu yang dikaitkan sebagai penyungutuan terhadapnya, sesuatu perkara yang dikatakan wujudnya teman ataupun lawan ataupun musuh adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati kita semua dan memantapkan pegangan akidah kita berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Yang baik datangnya dari Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan tuan-tuan. Sekiranya kasar bahasa terlanjur kata, Allahu a'lam ma a'lam.
wallahu khairum mimma la a'lam. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman wa khususan ila ikhwanina fi Palestin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma aqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.